Diorang tahu hero pool dan kita akan go game yang pertama kita pada hari ini. Ya, itu dia, kita tengok side RRQ. Diorang akan mainkan Zin, LJ. Tuturu tak bermain di sini. Kita ada Lemon, R7 dan juga Vin. Ya, sementara pasukan Resurgent kita ada KZP, kita ada Sana, Jason, Sing dan juga LY4. Jadi pasukan RRQ yang akan berada di bahagian biru, sementara pasukan Resurgent yang akan bermain di bahagian merah. Di mana kita akan tengok satu orang kata RRQ diorang mengeluarkan Tuturu, di mana semalam mereka mainkan Tuturu untuk menggantikan slot LJ. Tapi hari ini LJ kembali balik untuk bermain untuk pasukan RRQ, tank pasukan RRQ di sini. Dan kita tengok band yang pertama dikeluarkan oleh RRQ adalah Cloud disertakan dengan Lunox. Yap, sementara pasukan Resurgent tidak mahu melihat sebarang Abyssal Era yang bakal dikeluarkan oleh Serena, terus saja menjadi band pertama untuk pasukan daripada Singapura ini. Jadi Sing akan mengeluarkan satu lagi hero sebelum mereka memberi laluan kepada RRQ untuk memilih first pick kita pada kali ini. Jadi Tah, apakah hero yang bakal dikeluarkan? Kalau kita nak tengok RRQ ni, seperti yang LY4 tadi cakap LY4 cakap hero pool diorang memang banyak. Diorang kena keluarkan juga overpower hero. Dan overpower hero yang ada pada minggu MPLI ini adalah Lu Yi, yang pertama kalinya dibawa oleh pasukan Geek Fam. Yes, kita tahu bagaimana hero support yang cukup menakutkan sekiranya mampu untuk menggunakan diversion tu dengan cukup baik. Jadi pasukan RRQ sekarang ini mempunyai peluang untuk mengambil hero. Yes, kita tahu Esme merupakan salah satu top pick Yap, Esmeralda ni antara top pick dan juga top band. Dia Esme dengan Uranus. Confirm orang akan ambil yang pertama. Dan nampaknya pasukan RRQ akan terus saja mengambil Esmeralda. Jadi Sejen, adakah mereka akan ambil Uranus? Uranus pastinya akan diambil. Sekiranya mereka tidak mengambil Uranus, mereka akan kemungkinan dia akan keluarkan Baxia, di mana kita tahu penggunaan pasif yang ada pada Baxia. Di situ Baxia telah diutamakan disertakan dengan Uranus di sini. Yes, betul pula. Awak kenal pula Resurgent ni? Saya tak kenal. Saya kenal macam tu je lah. Tapi kita tengok berdasarkan pick yang ada kat sini, memang susah kita nak counter Esmeralda ni sekiranya kita tak siapkan NOD dulu. Tetapi kat sini kita nampak dengan pemilihan orang kata Baxia, dengan adanya pasif dia dapat membantu mengurangkan 50% HP regeneration yang ada pada Esmeralda ni. Dan hero yang di lock di sini, yap, kita lihat RRQ memilih Gajah dan juga Kufra. Gajah kita tahu apabila di-update dengan patch yang terbaru, Divine Judgment ni tidak boleh lagi diberhentikan walaupun menggunakan Purify. Jadi boleh dikatakan satu pilihan yang agak baik yang dipilih oleh pasukan RRQ. Mereka telah mempunyai Esmeralda dan juga Kufra. Atlas sekarang ni lihat betapa kebalnya pasukan Resurgent Atta. Dan kat sini kemungkinan sebab kita nampak gameplay semalam Lancelot dikeluarkan di sini, dan Kari masih lagi terbuka untuk RRQ, di mana kita tahu sekiranya RRQ fokuskan kepada Kari, dengan Kari tu boleh burst tiga hero tank yang ada pada pasukan Resurgent ni dengan sangat mudah. Tetapi Kari tu memerlukan item yang secukupnya, di mana sekiranya pasukan RSG mengasak Kari, sekiranya pasukan RRQ ni mengambil Kari. Dan kita nampak kat sini band yang terakhir akan dikeluarkan RRQ, kemungkinan band Kari di sini. Okey, agak pelik kat sini. Kita nampak Sid, RRQ sepatutnya dia boleh mengambil Kari, tetapi dia macam memberikan ruang kepada RSG. Tak apa, kita orang tutupkan Kari untuk korang. Betul, sebab dia tak mahu LY4 yang akan memilih hero tersebut. Jadi dua-dua tim tak payah pakai. Senang dua-dua tim. Nampaknya kita nampak kat sini RRQ macam dah ada formation ataupun rotasi yang diorang akan buat, iaitu tidak diincludekan Kari di sini. Dan kita nampak pemilihan yang keempat, Link telah dipilih di sini, di mana kita nampak Link perubahan patch pada baru-baru ni mengubahkan lagi dia menjadi top band ataupun top pick untuk MPLI kali ini. Namun begitu pasukan Resurgent berjaya untuk mengambil hero Link tersebut di slot yang keempat. Kita lihat sekarang ni Valir telah ditunjukkan bersama-sama dengan Chow di sini. Jadi yap, dan Chow kembali ke bawah, balik pula. Dan Xbox telah pun dipilih bersama-sama dengan Valir, hero terakhir Atta.
Dan kita sentuh sikit pasal RRQ. Kita nampak yang diorang tak ada core kat sini. Dan kita nampak juga Esmeralda kemungkinan akan bermain Hyper Carry Mage. Di sini yang kita tahu Hyper Carry Mage memerlukan orang kata rotation kemenangan yang awal. Sekiranya mereka tak membuat space created pada awal game, mereka akan dihukum oleh pasukan RSG, di mana kita nampak Hyper Carry Link disertakan dengan Angela di situ, di mana kita tahu kombinasi dua-dua ni, Heartbreak dan juga Link boleh rotate dengan sangat mudah untuk membunuh pasukan RRQ di sini. Yap, dan kedua-dua pasukan telah pun memilih ke-5 hero yang akan bertanding di perlawanan yang pertama. Untuk kali ini kalau kita lihat sekarang ni, Alta boleh katakan strategi yang bakal dilakukan oleh pasukan RRQ menggunakan Esmeralda sebagai hyper carry mage, sementara pasukan Resurgent akan memfokuskan terus kepada Link. Betul? Betul. Dekat sini saya excited nak tengok LJ punya Kufra, di mana kita tahu kombinasi ultimate dan juga flicker digunakan LJ memang betul-betul kemas. Dan kita tahu setiap perubahan yang berlaku dalam war tu adalah disebabkan LJ punya Kufra. Memang pasukan Indonesia memang betul-betul takut dengan dia punya Kufra. Dekat sini kita nampak pasukan RSG membuka Kufra untuk LJ. Yap, dan dibantu pula dengan Valer yang akan sentiasa berada di belakang untuk memberikan sedikit support yang sudah cukup membantu LJ yang akan menggunakan Kufra. Perlawanan yang pertama di mana pasukan RSG akan bertemu dengan RRQ di sini. Dan kita tengok side atas Sins akan bermain Uranus akan bertemu dengan Xbox R7, di mana kita nampak R7 memang betul-betul orang kata mekanik skill yang banyak. Dan di sini kita nampak perebutan untuk mengelir lane dengan lagi pantas. Sekiranya siapa yang clear lagi pantas, mereka akan dapat benefit Little Wanderer di sini. Dan kita tengok Vayne Fireball yang berkali-kali kepada KZP membuatkan KZP hampir mati di sini. Dan kita nampak asakan diberikan oleh KZP dan KZP hampir mati. Tetapi dekat sini kita nampak LJ masih lagi ke belakang dan Vayne masih lagi mengeluarkan Fireball dia untuk mengawal situasi itu. Yes, dan LJ sempat untuk beri bantuan. Sekarang ni Zin yang akan memulakan serangan. Vayne sekarang ni berada di belakang. Satu pertempuran kecil bakal berlaku di bahagian tengah kerana ada 3 hero daripada kedua-dua pasukan betul-betul berada, dan sekarang ni mereka akan mengambil buff di kawasan masing-masing. Masih lagi tiada cubaan untuk mencuri buff sekarang ni, Atta. Dan betul, kita tengok LY4 sekarang dengan killing spree dia, killing spree emblem, di mana kita nampak selalu orang menggunakan bounty hunter atau juga veteran hunter, di mana minggu yang pertama diorang lebih fokuskan dan LY4 berjaya. Minggu pertama diorang fokuskan bounty hunter, minggu kedua veteran hunter, tetapi minggu yang terakhir ni mereka fokuskan kepada killing spree, di mana kita tahu killing spree memberikan HP receive balik dalam 15% dan juga mereka akan mendapatkan movement speed yang begitu banyak. Tak silap saya 25% ataupun 30%. Yes, dan sekarang ni kedua-dua pasukan masih lagi bermain agak selamat kerana mungkin di awal-awal game mereka tidak mahu membuat kesilapan kecil di awal game yang mungkin bakal menghukum. Sekarang ni Lemon masih lagi level 3, Divine Judgment masih tiada, namun begitu Sana bakal mati tetapi selamat untuk daripada menjadi korban daripada kerakusan pasukan RRQ yang bermain di bahagian bawah sebentar tadi. Dan kita nampak kat sini jurang perbezaan tidaklah begitu banyak tetapi berpihak kepada RRQ, di mana kita nampak kat sini mereka masih lagi akan melakukan orang kata war kat sini dekat mid. Kita nampak Divine Judgment telah digunakan oleh untuk Jason, dan kita nampak First Blood telah dilakukan oleh pasukan RRQ dan diikuti dengan KZP. KZP hampir mati di situ, namun KZP berjaya menyelamatkan diri dia. Oh, Sinsi di sini. Ya, selamat untuk menyelamatkan diri. Kita lihat sekarang ni bagaimana Atlas yang menggunakan KZP sempat untuk menggunakan flicker. Dan sekarang ni LY4 cuba untuk mendapatkan satu lagi buff, iaitu buff biru di kawasan mereka. Sana masih lagi cuba untuk membuka map, dan sekarang ni stun telah digunakan pada LJ. Satu pertempuran sekarang ni Zin masih lagi mencari musuhnya, dan kita lihat sekarang ni mungkin akan mendapat satu kill di sini. Link gunakan ultimate, namun begitu tidak sempat untuk mendapatkan mana-mana hero. Dan sekarang ni satu lagi pertempuran telah berlaku. Valet berjaya mendapatkan LY4 dan satu lagi kill telah diberikan kepada pasukan RRQ. Memandangkan satu pertempuran telah pun berlaku, tetapi pasukan Resurgent berjaya mendapatkan 2 kill balas
terhadap pasukan RRQ. Sekarang ni LJ LJ masih lagi dikejar Arta. Adakah mampu untuk menyelamatkan diri? LJ masih lagi dikejar dan LJ kemungkinan akan terkorban di sini, tapi tak mengapa. Pasukan RRQ telah mendapatkan LY4 di mana kita nampak LY4 telah mendapatkan blue buff. Blue buff dia akhirnya dimatikan di situ oleh pasukan RRQ. Dekat sini walaupun pasukan RSG berjaya orang kata mengekalkan war yang tadi, tetapi berpihak kepada RRQ di mana kita nampak perbezaan walaupun tidak banyak, tapi dengan pengawalan map yang ditunjukkan oleh pasukan RRQ ni membuatkan pasukan Resurgence Divine Judgment di situ. Satu tarikan yang cukup baik. Si mampu untuk selamatkan diri. Kita nampak LJ di situ menggunakan ultimate dan tumbangnya Sins kerana terlalu depan di situ. Vin dikejar oleh LY4 di situ. Kita nampak LY4 menggunakan ultimate Tempest of Blade dengan sia-sia. Kat situ kita nampak penggunaan volley yang cantik. Adakah turtle akan dimulakan di sini sih? Kita mungkin akan melihat, tetapi apa yang bakal dilakukan oleh pasukan Resurgence, mereka mungkin tidak mahu mengambil risiko kerana kesemua hero pasukan RRQ masih lagi hidup. Zain masih lagi sentiasa berada di hadapan, cuba untuk mengejar sekarang ni, tetapi LJ akan sentiasa memberikan bantuan yang diperlukan oleh Zain yang sekarang ni sudah pun mendapatkan kedua-dua buff. Sana bakal mati. Satu serangan. Oh, sangat-sangat cantik memberi ruang kepada satu lagi kill diberikan kepada pasukan Resurgence. Double kill. LY4 cuba untuk dapatkan triple kill. R7 dicari di sini. Last Insanity dibukakan untuk melarikan diri dan mereka hampir-hampir saja tidak boleh melarikan diri. Dan ini adalah satu pertempuran yang sangat menarik di mana kita nampak KZP menggunakan Fatal Link yang betul-betul cantik di sini. Dan turtle yang pertama berjaya diambil oleh pasukan Resurgence di sini. Yes, dan ini menyebabkan pasukan Resurgence berada di bahagian hadapan untuk dari segi kutipan gol dan juga dari segi kill, kerana 7-4 sekarang ni perbezaan di atas. Pasukan Resurgence boleh dikatakan semakin agresif. Kita sudah masuki minit yang kelima, hampir saja masuki minit yang keenam. Mereka berjaya mendapatkan satu turtle dan di pertempuran sebentar tadi mereka berjaya mendapatkan kemenangan kecil. Yang kita nampak Resurgence tadi, KZP berjaya menangkap 3. Untuk saya itu adalah penangkapan yang sangat menarik dan mantap kat situ, di mana Fatal Link yang betul-betul Sana Divine Judgment dikeluarkan di situ dan kita nampak Sana terkorban. Dekat sini kita nampak pertempuran masih lagi bermula. Sins ke belakang untuk mendapatkan balik position dia, di mana pasukan RRQ membuat keputusan untuk ke belakang sedikit dan membiarkan pasukan RSG mendapatkan ruang mereka semula. Yes, dan kedua-dua pasukan berjaya menjatuhkan satu turret untuk di kawasan lawan. Jadi sekarang ini boleh dikatakan agak balance, walaupun pasukan Resurgence agak sikit ke hadapan dari segi kill dan juga gol. Namun begitu pasukan RRQ kita tidak boleh lagi masih lagi tidak boleh memandang rendah kerana masih lagi di awal game dan sekarang serangan dilakukan oleh pasukan RRQ di bahagian tengah. Namun begitu kita fokus di bahagian tengah kembali. Satu killing spree telah diberikan kepada LY4 yang telah membunuh satu pemain iaitu Vin yang menggunakan Valir, dan terpaksa pasukan RRQ back off daripada pertempuran kerana mereka tidak mahu kehilangan lebih ramai ahli pasukan. Sekiranya benda tu berlaku, peluang cerah untuk pasukan Resurgence untuk melakukan pushing di bahagian tengah. Dan kita nampak kat sini pasukan Resurgence telah mendominasikan map yang awal ni, di mana dengan penggunaan hero LY4 iaitu Hyper Carry Assassin telah banyak mengubah arus perlawanan game ini, di mana kita nampak pasukan RRQ diasak teruk oleh pasukan Resurgence dengan kesilapan yang dilakukan pada turtle lane atas tadi, di mana KZP berjaya menangkap 3 orang di sini dan turtle yang kedua akan diambil mudah oleh pasukan RSG di sini. Yes, dan nampaknya KZP memainkan peranan yang cukup penting kepada pasukan Resurgence, membantu LY4 dan juga rakan-rakannya lain untuk mendapatkan kemenangan di pertempuran. Dan kita lihat sekarang ni satu pressure telah dilakukan oleh pasukan RRQ berada di bahagian tengah, kerana Zing sekarang ni kalau ikutkan sentiasa memfokuskan di bahagian tengah. Adakah mereka cuba nak aim tower di bahagian tengah pasukan Resurgence atau? Saya dapat merasakan, dan kita tengok item di sini, Calamity Reaper yang baru disiapkan oleh Azin di sini, nak dibandingkan dengan Endless Battle yang ada. Perbezaan gol sebanyak 2000 kepada Hyper Carry masing-masing, dan Feather of Heaven telah disiapkan di situ, di mana kita nampak Hyper Carry Assassin akan lebih, orang kata, lebih berkesan kepada late game. Ini dah masuk middle game, seharusnya Sins di sini memotong cut
4 lane, 2 lane iaitu mid dan juga bottom, membuatkan mereka akan start war ni. Last Insanity dibuka di situ. Dan kita nampak hampir-hampir saja sana terkorban, Tempest of Blade dibuka dan mereka melarikan diri ke belakang, di mana kita nampak pasukan RRQ di sini sedang orang kata mendominasikan disebabkan Sins yang berada di bawah tadi. Okey, dia berada di bawah dan dia mati juga dekat situ. Dan kita nampak betul, dia cuba untuk clearkan minion tu atas. Dan sekarang tapi dia mati juga kat situ. Okey, satu kerugian. Dan Jason telah dibunuh oleh Vin di situ. Dan ini adalah untuk saya penukaran orang kata berpihak kepada RRQ disebabkan kematian yang ada pada pasukan RSG. Tower yang orang kata tower yang kedua akan diambil oleh pasukan RRQ, disertakan tower yang ketiga di lane atas itu diambil seorang oleh Esmeralda. Yes, dan kesilapan kecil dilakukan oleh pasukan Resurgent sedikit memberi ruang kepada pasukan RRQ untuk mendapatkan turret tersebut. Dan kita lihat sekarang ni Gajah berapa game sekarang ni kita lihat 22 bans dan juga 42 game. Jadi ini menunjukkan Gajah merupakan salah satu hero yang top pick dan juga top ban. Yes. Betul lah Sid. Okey, kat sini kita tengok permainan agak slow sikit, di mana kita nampak walaupun perbezaan. Fatal Link dibuka di situ dan kita nampak kematian demi kematian. Vin adalah kematian yang pertama dan diikuti dengan Cincy di situ berjaya membunuh LJ di situ. Dan kita nampak masih lagi bertarung Zin dengan adanya Last Insanity dibuka di situ dan untuk mengelir wave saja. Dan Sins masuk kembali dan kita nampak kat sini pertarungan RSG telah berjaya menjatuhkan LJ dan juga Vin di sini. Ya, kita lihat betapa kebalnya pasukan Resurgent dengan ada dua hero yang cukup tanky dan mereka akan cuba untuk mendapatkan lot yang pertama. Walaupun Zin sekarang ni cuba berjaya mendapatkan Jason dan sekarang satu pertempuran betul-betul berada di kawasan lot sekarang ni. Dan mega kill telah diberikan kepada LY4. Cuba untuk mendapatkan Zing yang masih lagi nyawa yang sangat-sangat penuh. Berjaya mendapatkan KZP di sini. Sekali satu lagi kill berjaya dimiliki oleh pasukan RRQ. Dan LY4 telah mati. Wow, triple kill diberikan kepada Zing. Terus saja wipe out pasukan Resurgent. Dan ini adalah peluang pasukan RRQ untuk mendapatkan lot pertama di game kita pembukaan kita pada hari ini. Dan kita nampak KZP telah menggunakan Fatal Link untuk menangkap Zin, di mana kita tahu ya Zin ada Purify di sini dan Purify dia telah banyak membantu dan membuatkan penukaran war tu berpihak kepada RRQ, di mana kita tengok betul-betul cantik permainan ditunjukkan oleh RRQ ni. Walaupun RSG ni membuat orang kata satu dominasi yang awal, tetapi RRQ masih lagi boleh mendapatkan rentak mereka semula di sini, Sid. Yes, betul tu Allah. Dan kita lihat memang pujian harus diberikan kepada KZP. Bermain atlet yang cukup baik, Fatal Link yang digunakan. Namun begitu Zin nampak lebih pantai dan Last Insanity. Yes. Last Insanity adalah true damage yang berjaya membunuh sana. Walaupun tank item ataupun tak tank item, true damage Divine Judgment dikeluarkan di sini, disertakan dengan Tyrant Rage yang berjaya membunuh Sins di sini. Dan dengan adanya lot di sini, pasukan RRQ akan mengambil tower dengan secepat mungkin, di mana kita nampak Falling Starmon telah digunakan. KZP Fatal Link di situ, Last Insanity dibuka di situ, LY4 Tempest of Blade diikuti dengan Heartbreak di situ. Namun kita nampak kat sini Tempest of Blade dia ke belakang dan kita nampak pertempuran demi pertempuran di sini. Sana masuk semula dan dibakar oleh Vin. Vin menggunakan Fireball di situ menghalau pasukan Resurgent. Dan kita nampak Angela telah terkorban di situ. Yes. That's it. Bagaimana tinggal 3 hero saja pasukan Resurgent. Sekarang pertempuran betul-betul berada di kawasan base. Pasukan Resurgent mampukah mereka melakukan pertahanan, tetapi satu lagi kill berjaya dimiliki oleh Zin yang menggunakan Esmeralda. Dan kemenangan telah pun dimenangi oleh pasukan RRQ. 1-0 sekarang atas. Kita nampak tadi permainan betul-betul cantik. Pada awal game RSG telah mendominasikan dia orang punya perlawanan ni. Dan kita nampak RRQ dia slow dia mendapatkan rentak dia. Snowball yang betul-betul mantap daripada pasukan RRQ. Woohoo. Yes, that